Okay, so hari ni kita nak tengok bab 2 asas nombor. Asas 10 ni nombor biasa lah senang cerita. Asas 10 nombor biasa. Okay, nombor dalam asas 10 dia ada digit 1 sampailah digit 9. Ini nombor dalam asas 10. Okay, kalau dalam asas 2, okay, kita boleh gabungkan digit lah. Okay, boleh jadi 90, boleh jadi 10. Tapi digit ni 9, 0, 10 ni adalah digit dalam asas 10. Sama juga dengan ni. Asas 2 hanya ada 2 saja nombor, iaitu nombor 0 dan 1. Okay, nombor 2 ni dia tak ada dalam asas 2. Okay, sama juga kalau contoh dalam asas 5 ada nombor apa? Ada nombor 1 sampai nombor 4 lah. Okay, nombor asas 9 dia hanya ada nombor 0 sampai 8 saja. Ini asas. Okay, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okay, so apa yang kita kena buat senang je. Kita akan baca daripada belakang. Okay, kalau nilai digit bagi 1 ni dia adalah 8 kuasa 0. 3 ni 8 kuasa 1. 2 ni 8 kuasa 2. 6 ni adalah 8 kuasa 3. Okay, mesti kena kira daripada belakang. Ni nombor asas 8. Jadi nilai digit ni pun macam tu. Nilai digit pula, nilai tempat dia. Okay, so kalau tanya apa nilai tempat bagi 1? So jawapannya 8 kuasa 0 lah. Apa nilai tempat bagi 3? 8 kuasa 1. Apa nilai tempat bagi 2? Jawapannya 8 kuasa 2. Nilai tempat bagi 6 adalah 8 kuasa 3. Okay, macam ni contoh cikgu tanda. Apa nilai tempat bagi 1 ni? Kamu kena kira lah. Bagi 1 ni kan, nilai tempat dia kira lah 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya nilai tempat dia adalah 2. Okay, 2 kuasa 4. Ikut apa asas dia? Boleh ikut tak ni? Okay, senang je kan? Itu kalau nilai tempat. Kalau soalan tanya nilai digit. 6, 2, 3, 1, asas 8. Dia tanya apa digit bagi nombor yang bergaris ni, nombor 2. So, kita kena buat apa? 2 ni kena darabkan dengan dia punya nilai tempat. Okay, apa dia punya nilai tempat? Letak sini. 0, 1, 2. Ni maksudnya 8 kuasa 2 ni. So, ambil 2 ni. 2 darabkan nilai tempat. 8 kuasa 2. So, jawapan dia 128. Digit. Nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. So, ambil 5 ni. 5 ni darabkan dengan apa? 0, 1, 2, 3. Okay, 9 kuasa 3. Dapat jawapan. Okay, tekanlah nanti kat kalkulator. Ini nak cari nilai digit dia 5 darabkan dengan 0, 1, 2. 6 kuasa 2. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat dia, apa dia punya nilai dia. Nanti kita nak tukar nombor dalam asas lain. Okay, asas lain. Kita nak tukar dia jadi asas 10. Okay, asas lain tukar jadi asas 10. Okay, kita buat apa? Kita kena darabkan dia dengan nilai tempat dia. Okay, contohnya macam ni. Kita ada 2, 5, 7. 1, 2, 5, 7 asas 9 contohnya. Kamu nak tukar jadi asas 10. Okay, kita buat apa? Darabkan. Okay, 1. Letak dulu atas ni. 0, 1, 2, 3. Okay, so 1 ni darabkan dengan 9 kuasa 3 dengan dia punya nilai tempat. Tambah 2 darabkan dengan 9 kuasa 2. Okay, tambah 5 darabkan dengan 9 kuasa 1. Tambah 7 darabkan dengan 9 kuasa 0. Boleh ikut? Kamu tekan kat kalkulator ni, kamu akan dapat apa dia punya nilai dia dalam asas 10. Contohnya asas 6 ni, kita nak tukar dia jadi dalam asas 10. Okay, so sama je cara dia. So first cikgu letak dulu 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya 5 darab 6 kuasa 4. Tambah dengan 2 darab 6 kuasa 3. Tambah dengan 1 darab 6 kuasa 2. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa 1 tambahkan dengan 4 darab 6 kuasa 0. Ni tekan kereta, kamu akan dapat nombor dalam asas 10. Soalan 4 ni kan, tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Jadi nilai tempat ni kamu just bagi tahu je. Okay, so ni 0, 1, 2, 3, 4. So ada 2 kuasa 4 lah dia punya nilai tempat.
Tak payah darab jangan pergi ambil 1 darab 204 lah. Itu nilai digit. Dan dia tempat dia bagi tahu apa dia punya 2 kuasa apa. Dekat sini. Itu maksudnya. Kalau kat sini dia tanya 5 kuasa apa ni dekat nombor 2 ni. Dia adalah 5 kuasa 012. 5 kuasa 2. Itu. Dan seterusnya. Yang ni soalan yang biasa keluar dalam paper 1. Right? Biasa keluar lah. Cikgu tak nak lama sangat dalam bab ni sebabnya bab ni biasa keluar paper 1. Boleh juga boleh jadi dia keluar paper 2 Ikut di silibus lepas. Ikut macam apa ni skema yang lepas kan dia biasanya keluar paper 1. So ini maksudnya dia suruh kamu tengok apa nilai P dengan Q ni. So kita kena tengok tu betul. Nanti kita cuba cerakin. Kita bagi cerakin lah. Cerakin kan sudah jadi 1 darab yang ni apa? Cikgu tak lu 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 1 darab 2 kuasa 3. Tambah 1 darab 2 kuasa 2. Tambah 0 darab 0 darab 2 kuasa 1. Tambah 1 darab 2 kuasa 0. Cuba kita comparekan dengan yang atas ni. Perasan tak yang ni dia tak letak? Sebab ni 0 darab something. 0 darab something kan 0. Okay. Cuba tengok 1 darab 2 kuasa 0 dah ada. Ni. Ni dengan ni dah ada. Potong. Ini 1 darab 2 kuasa P. Tambah 1 darab. So kita boleh cakap P ni adalah 3. Q ni adalah 2 kuasa 2. Okay. Ataupun boleh juga kita kata P ni adalah 2. Q ni adalah 2 kuasa 3. Mana-mana pun betul. Okay. So cikgu letak sini P kita adalah 3. Q kita adalah 2 kuasa 2. Dah siap? Faham tanya Okay. So kalau yang bawah ni sama juga. Okay. Kamu cerakinkan dia. Okay. So ini satu ni adalah 1 darab 4 4 kuasa. Letak dulu 0, 1, 2, 3. Maksudnya 4 kuasa 3. Tambah 3 darab 4 kuasa 2. Tambah 2 darab 4 kuasa 1. Tambah 1 darab 4 kuasa 0. Ini. Okay, so kita compare. Ni PQ ni 3, 4 kuasa 2 ni dah ada. 2 darab 4 kuasa 1 dah ada. 1 darab 4 kuasa 0 dah ada. Jadi confirm lah P kamu apa? P kamu ialah yang bawah ni 4. Q kamu apa? Q kamu 3. Ni 3 kuasa dia. So kat situ Q kamu kuasa 3. Q sama dengan 3. P sama dengan 4, Q sama dengan 3. Yang ni pula. Bawah ni. 3 darab 8, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Okay, 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 5 darab 8 kuasa 0. Nampak tak ni dah sama, dah ada. Jadi ni 8 kuasa 1, mestilah Q kamu 7. Compare kan dia. Q 7, P ni mestilah 2. Sebab ni 3 sama nampak. Jadi P 2. Dah siap. Senang sangat ni. Okay. Seterusnya dia minta susun nombor berikut mengikut urutan menurut. Okay, macam mana kita nak tahu ni? Nampak tak asas dan lain-lain? Kita buat ni dulu lah. Kita cuba buat ni. Cuba buat yang ni. Nombor 8 dulu lah.
Okay, dia kata hitung hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor ni. Ni apa yang kita kena buat ni? Nilai digit. Baca betul. Nilai digit. So maksudnya soalan sebenarnya suruh kamu cari nilai digit 8. 8 kat mana sini? Cari nilai digit dia. 8 darabkan dengan 012. 9/2. Itu adalah nilai digit 8. Okay. Apa nilai digit 3? 3 kat belakang ni. 3 darab 9/0. Tak orang ni. Dia suruh buat apa? Dia suruh tambahkan. So tambahkanlah kedua-dua ni. Tambahkan kedua-dua ni, kamu akan dapat apa jawapan dia. Jelas Soalan ni, dia minta susun susun nombor berikut mengikut tertib menaik. Cuba tengok semua ni asas 2. Kalau asas 2 tak ada masalah. Kita just tengok saja mana yang sama. Mana yang kecil, mana besar. Ni 110, 1101, 11, 110. Ini just susun ikut tertib menaik je lah. Mana yang paling kecil? Paling kecil mestilah ni. 110. Diikuti dengan 111. Diikuti dengan 1101. 1101. Ni 1110. Senang je kalau tertib naik. Ni pun samalah. Ikut macam biasa. Macam nombor biasa. Sebab asas dia sama. Ni pun asas sama. So cikgu pun tak nak tunjuk lah ni. Sebab dia sama Just kamu ikut saja. Macam nombor biasa. Kamu just ikut je. Ikut urutan naik. Kalau dia melibatkan asas yang lain. Macam contoh nombor 10 ni. Okay. Susun nombor berikut mengikut urutan menurun. Kita tukar dia dulu jadi asas 10. Okay, tukar dia dulu jadi asas 10. Macam mana nak tukar dia jadi 10? Tekan kat kalkulator kamu. Ada tak dalam ni yang tak tahu macam nak tekan kat kalkulator? Nak tukar asas ni. Kita semua tahu. Okay. So, macam mana kita nak tukar nombor ni jadi nombor asas 10? Kamu tekan mode tu. Tekan mode sampai jumpa base. Tekan mode sampai jumpa base. Bawah base ada nombor 3 kan? Tekan nombor 3. Okay. Sekarang ni asas 2 ni. Cuba letak bawah ni Ni info dalam kalkulator je. Di dalam calculator. Lepas dah tekan base, kamu akan perasan dekat kalkulator kamu belah tepi tu ada tulis huruf D. Okay, D tu menunjuk dia adalah asas 10. Cuba kamu tengok dekat kalkulator kamu, dekat atas X kuasa 2. Dia ada tulis DEC. Betul tak? DEC. DEC ni adalah nombor asas 10. Okay, lepas tu dia bagi hack sebelah dia kan. Sebelah yang simbol ni. Ada simbol ni kan. Simbol kuasa ni. Atas dia ada hack. Hack kita tak gunalah. Hack ni adalah asas. Hack ni tak guna Kita tak guna ni. Seterusnya bin. Kita ada bin sebelah dia. Atas log. Tahu kan? Nampak kan? Bin ni adalah asas. Bin ni adalah asas 2. Okay, seterusnya sebelah dia juga ada oct. Oct ni adalah asas 8. Okay, so dalam kalkulator dah ada asas 10. 2 dengan 8. Asas 10, 2 dengan 8. Okay. Pasal hack ni asas 6 6 ke 16. Dia cikgu confirmkan balik hack ni asas 6 ke 16.
Lupa hack ni asas berapa tu cikgu kosongkan balik. Okay. So kita tak boleh, kita nak fokus pada bin ni sebenarnya. Okay, kamu tekan bin tu, nanti kalkulator kamu akan menunjukkan huruf B dekat tepi. Okay, tekan bin, kalkulator tunjuk huruf B kan, kamu tekan nombor ni. Okay, tekan nombor dalam kalkulator. 1, 1, 1, ada 4 kali 1. Okay, betul 0, 1. Okay, and then kamu tekan DAC. Lepas dah kamu dah tekan sama dengan, dah masuk nombor ni, kamu tekan sama dengan, kamu tekan DAC. Dia akan tukar jadi nombor dalam asas 10, iaitu 61. Ya? Oh, kamu tak dapat ini? Okay. Kalkulator kamu sama tak dengan teacher punya? Sekejap. Kamu tak? Kamunya macam mana? Boleh tak apa nanti kita pergi MPP? Okay, nanti teacher tengok. Okay, so ini 1, 2, 1, 3. Siapa yang guna kalkulator sama macam teacher ni bolehlah guna. Okay, kalau macam ni sama macam step macam kita guna kat bawah ni. Yang ni tak boleh. Yang ni kamu kena guna macam biasa. Kena tukar macam biasa. 1, 2, 1, 3. Asas 4 ni tukar jadi asas 10 lah. Cara dia macam mana? Darabkan. Ini 0, 1, 2, 3. 1 darab 4 kuasa 3 tambah 2 darab 4 kuasa 2 tambah 1 darab 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. Macam ni. Okay, so tekanlah kalkulator. Tekan semua ni, kamu akan dapat jawapan. 4 kuasa 3. Maksudnya, okay, pastikan setiap kali lepas kamu dah tekan ni kan, kamu dah guna mode tu, kamu kena clear kalkulator, tekan mode, tekan shift mode, and then tekan nombor 3. Dan tekan sama dengan. Cikgu rasa kamu tahu kan. Tekan. Tambah 2 darab 4 kuasa 2, tambah 4 tambah. Okay, kamu akan dapat ni 101 katanya. So maksudnya sini 101 lah. Nilai dia. 81. 81 asas 9. Okay, 81 asas 9. Okay. Ni pun sama. Kena tukar. satu asas 9 sama dengan 8 darab 9 duduk atas. 8 darab, cikgu tak sini kosong 1. 8 darab 9 kuasa 1 tambah 8 darab 9 kuasa 0. Sekejap. Okay. So tekan dekat kita tu 8 darab 9. 72 tambah 1, 73. Okay, so jawapan akan jadi 73. So sini 73. So sekarang kita boleh susun. Mana nombor yang paling kecil? Ni lah paling kecil. 1, 1, 1 tu. So ni adalah paling kecil nombor 1 diikuti dengan ini nombor 2 dan ini paling dia menurun Tak. Kemudian terbalik lah. So ni nombor 1. Okay, ni nombor 2 dan ni nombor 3. Dah sekali. Okay, menurun saya minta. Sama juga dengan soalan ni memang kena tukar. Jadi asas 10 dulu. Baru kamu boleh susun dia. Okay, macam mana pula kalau kita nak tukar dari asas 10 nak tukar jadi asas lain. Okay, tadi kita belajar asas lain tukar jadi asas 10. Kita buat darab tu, darab dengan dia punya nilai tempat.
Macam mana pula kalau soalan minta daripada asas 10 tukar kepada asas lain. Daripada 10 lah. Senang je cara dia kita buat pembahagian berulang. Repeated division. Contohnya macam ni. Okay, dia suruh tukar 56 jadi asas berapa? Asas 2 contohnya. 56 ni asas 10 tukar jadi asas 2. Okay, nak tukar jadi asas 2, kita buat pembahagian berulang, letak 56 ke atas, bahagikan dengan 2. Kalau nak tukar asas 2, kena bahagi dengan 2. Nak tukar asas 5, bahagi dengan 5. Nak tukar asas 6, bahagi dengan 6 kat sini. So, sini akan berubah ikut asas apa yang kita nak. Soalan nak asas 2, jadi kita bagi asas 2 lah. Bagi dengan 2. Okay, so 56 bahagi 2. Tekanlah kalkulator, 56 bahagi 2. 6 bahagi 2. Okay, 56 boleh dibahagi tepat dengan 2 tanpa ada baki. Jadi ada baki tak? Tak ada baki. Dia tak ada baki, kita letak kosong. Sini baki kan sebenarnya. Okay, kalau kita buat bahagi kan, 56 bahagi 2, so jadi 28. Okay, kita akan letak atas ni apa? Atas ni tak kisahlah, dia tak penting sangat atas ni. Ya, saya cuba letak macam tu. Balik. 56 bahagi 2, 56 kan? Ada 28. Dia tak ada baki. Baki dia kosong. So, letak kosong kat sini. Kosong lah. Bila kamu tekan kereta tak ada titik perpuluhan, coba kamu tepat bulat ni, nombor bulat, maksudnya dia tak ada baki. Kita bahagi lagi dengan 2. 28 bahagi 2. Kamu akan dapat 14. Okay. Memang sebenarnya 56 ni kita boleh tekan kat kereta je sebenarnya kalau kamu nak tukar jadi asas 2. Tetapi kita kena tahu juga macam mana nak buat jalan kira dia ni. Sebab bukan semua asas boleh tekan guna kat kereta. Okay, so 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. Sekarang 7 ni semua baki dia kosong sebab tak ada baki. Okay, so sekarang 7 bahagi 2 kamu akan dapat 3.5. So bahagi 2 dapat 3.5. Nampak tak jawapan 3.5? Dia 3.5 bermaksud ada baki. Okay, jadi kamu ambil 3 ni letak kat bawah. Jangan letak 3.5. Sini tak boleh letak nombor puluhan. Bila ada baki, disebut, okay, 3 darab 2, 6 kan? 3 darab 2, 6. Maksudnya kalau kita buat jalan kira macam ni, ni 7 bagi 2, 6. Sini akan jadi 3. Bawah dia ada baki 1. Ni lah kena letak bawah ni. Kat luar. 1. Apa cara kalau malas nak buat je ni, tekan kat letter 3 darab 2, 6. So 7 ni tolak dengan 6. Masih darab ni dengan ni. So kamu dapat 1, letak baki dia dekat tepi. Bahagi lagi dengan 2. 3 bagi 2 dapat 1.5, letak 1 je. Jangan letak 1.5. 1.5 letak 1 yang depan ni saja dekat sini. So 1 darab 2, 2. So 3 tolak 2 adalah 1. Bahagi lagi dengan 2. 1 bahagi 2 dapat 0.5. So letak kosong kat sini. Jangan letak, okay, 1 bahagi 2 adalah 0.5, letak kosong. Okay, so sekarang 0 darab 2 adalah 0. 1 atas ni tolak dengan 0. Dapatlah 1. Boleh ikut tak ni? Okay. And then last kali, bila nak baca jawapan, mesti baca daripada bawah ni atas. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Itulah jawapan last dia. Okay, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Asas 2. Okay, kalau kamu ada kat kereta sama je cikgu, kamu boleh tekan mode tu tadi. Bila base tu first tekan DAT dulu. DEC. Tekan DAT dulu, and then tekan 56. Dia tekan sama dengan, baru tekan bin. Dan kamu akan dapat jawapan yang sama lah. 56. Kamu akan dapat 56. Kamu akan dapat jawapan ni lah. Jawapan ni 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini gunakan kereta. Jangan lupa letak asas 2 tepi ni ya. Kita buat lagi contoh. 1. Okay, kalau kita ada 7, 3, 6. Okay, asas 8 nak tukar jadi, okay, salah, asas 10. Asas 10 nak tukar jadi asas 8. Tapi mungkin cikgu boleh terus tunjuk contoh yang ni. Tadi kita belajar macam mana nak tukar asas 10 jadi asas lain. Macam mana pula kalau soalan minta asas lain tukar jadi asas lain?
Okay, asas lain tukar jadi asas lain. Kita terus asas lain. Asas lain dan tukar jadi asas lain juga. Nah, jadi cara dia mesti kena tukar dia dulu jadi asas 10. Okay, mesti tukar dia dulu jadi asas 10, baru daripada asas 10 ni kita akan tukar dia jadi asas lain. Contohnya, daripada 736 asas 8 nak tukar jadi nombor dalam asas asas berapa? Asas 6. Daripada asas 8 nak tukar jadi asas 6. Tak nak 8 dalam kalkulator. Bagi asas lain. 4, 3, 1. 4, 3, 1 asas 5. 4, 3, 1 asas 5 nak tukar jadi asas 6. Okay, so first kali mesti tukar ni jadi asas 10 dulu. Macam nak tukar asas 10, darab lah. 4 darab 5 kuasa ni 0, 1, 2. 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah 1 darab 5 kuasa 0. Okay. Ni step pertama. Kita nak tukar 4, 3, 1, 5 ni jadi nombor asas 10. Okay, nak tukar jadi nombor asas 10. Ni tekan kat kita, kamu akan dapat nombor dalam asas 10. Okay, kita tekan ya. 4 darab 5 kuasa 2 tambah. Kamu akan dapat ni 116. Asas 10. Nampak tak? Mesti tukar asas 10. So, daripada asas 10 ni, 116 ni, kamu kena tukar pada asas yang dia nak, asas 6. Okey, tukar kepada asas yang dia nak, itu asas 6. Cara dia buat apa? Buat pembahagian berulang tadi. Repeated division. 1, 1, 6. Okay, asas 10. Salah. Kita nak tukar jadi asas 6, mesti kena bahagi dengan nombor dalam asas 6. Bagi dengan 6 lah maksudnya. Bagikan dengan 6. 116 bagi 6. Kamu akan dapat 19.33. So letak sini 19 je. Okay, kita nak tahu sekarang ni baki dia berapa. Letak sini baki Kita tahu baki 19 darab 6. 19 darab 6. Kamu akan dapat 114. So tolakkan ni. 116 tolak 114. Kamu akan dapat 6 tolak 4. 2. Letak sini 2. Tak. Bahagi lagi dengan 6. 19 bagi 6. Kamu dapat 3 point something. Okay, sama juga. Okay, 3 ni darabkan dengan 6 dapat 18. 19 tolak 18. Dia sebagi dia kat tepi. 19 tolak 18. Jawapannya adalah 1. Bahagi lagi dengan 6. Kamu akan dapat 0 point something. Okay, 3 bagi 6. Kamu dapat 0.5. Letak sini 0 sahaja. So 0 darab 6 adalah 0. Okay, 0 darab 6 adalah 0. So 3 tolak 0 lah maksudnya. 3 tolak 0 adalah 3. So inilah jawapan dia 312. 312 asas 6. Maksudnya nombor kat atas asas ni 431 asas 5. Sama juga dengan 312 asas 6. Okay, so dah siap. Ada soalan tak nak tanya? Sebelum cikgu pergi pada topik lain. Okay. Nampak salin tak apa, nanti teacher akan send kamu So kat sini dah. Sebenarnya tambah tolak. Tambah tolak yang melibatkan asas. Ni. Cuba tengok soalan A. Ini kamu boleh tekan kalkulator. Siapa yang ada kalkulator boleh tekan kalkulator. Kalau tak, kamu buat jalan kiri macam ni. Okay, 110 asas. Macam nak tekan kalkulator sama je. Kamu tekan bin dulu
So kamu set dulu jadi pin. Daripada tekan mod tu, last tu tekan bin dulu baru masuk nilai ni. 110 tambah 111. Dia akan bagi jawapan. Yep. 110 tambah 11. Okay, kamu akan dapat sini kalau tekan kita dapat 1101 asas 10. Cuba kita buat tanpa guna tu. Ini 111. So, 0 tambah 1 adalah 0. 1 tambah 1, 1 tambah 1 apa? Siapa tahu? 2. Tapi, yes, bagus. Okay, cuba kita senaraikan sikit nombor dalam asas 2. Nombor dalam asas 2 dia start dengan nombor 0, 1, 2 ni bukan 2. 2 ni dia akan berjadi, sebab nombor dalam asas 2 hanya ada 2 digit, iaitu 0 dan 1. Selepas 01 dia akan jadi 10. Terus jadi 11. Dia tak akan jadi 12. Dia akan jadi, dia loncat. Jadi 100 terus. Senang cerita bila kamu nampak dia dah penuh. Penuh ni maksudnya bila dia punya nilai tu dah paling tinggi. Okay, paling tinggi dia 1 Paling besar dia 1. Dia macam nombor 9 lah. Lepas nombor 9 kan nombor 10 dia loncat. Sama juga. Kat sini lepas dah penuh jadi 1 dia akan loncat jadi 10. 10, 11 boleh tak? Dah dua-dua dah jadi nombor 1, dia loncat jadi 100. Kita juga dekat sini. Jadi 2 dekat sini, ni kosong-kosong lah. Memang kosong dalam asas 10 dia adalah kosong Itu 1. Tapi ni nilai dia sebenarnya 2. Nilai dia 3. Nilai dia sebenarnya adalah 4 dalam asas 10. Tapi kita letak dia 100. So 1 tambah 1 tadi adalah 2. Sebenarnya adalah 10 lah. Kosong tak kena 1. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jangan tak 3. 3 dalam asas 10 adalah 11. So tak 11. Oh ni 1 Salah tak. 0 tambah 1, 1 lah. So dah dapat jawapan. Samalah dengan jawapan yang kamu dapat dalam calculator. Ada soalan tak nak tanya? Baca soalan B. Ini pun sebenarnya kita boleh tekan calculator untuk dia asas 8. Tekan op dulu. Dan masuk nilai. 73 tambah 175. Kita dapat 1070. Okay, so cikgu letak ni kat bawah. Kalau buat jalan kira macam mana kan? So, bukan semua soalan boleh letak dekat kereta. Okay. So kita kena tahu nombor dalam asas 8 ni. Kalau nombor 7, 7 lah nilai dia. Ni dalam nombor asas 10 ni asas 8. Nombor 8 dia tak ada nombor 8. Tak ada digit 8 dalam asas 10. Dia akan loncat. Selepas nombor 7, nombor 8 tak boleh. Nombor 9 tak boleh. Dia skip. Dia terus pergi nombor 10. Saya cikgu tak susah. Balik pula. Nombor asas 8 ni dia tak boleh letak 8. Dia letak 10. 9 tak boleh letak 9. Dia adalah 11. Betul. Dan seterusnya. Kita tengok ni 5 tambah 3, 8. So 8, 5 tambah 3 ni 8. So 8 tak boleh letak 8. 8 dia sebenarnya adalah 10. So kita letak sini 0, 1. 10 7 tambah 7 tambah 1 adalah 15. Betul tak? 15. So kita boleh senarai sikit. Dan 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11. Okay, maksudnya ni 11, dia akan jadi 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah adalah 17. 17 lah, maksudnya 14, 15 ni nilai dia adalah 17. Ingat nombor dalam asas 8 dia akan skip nombor. Dia skip nombor 8, 9. 2 digit ni jadi skip. Okay.
Sebab tu kat sini bila kamu dapat 7 tambah 7 tambah 1, kamu sepatutnya dapat 15 kan? Bila dia skip 2 nombor, kamu kena tambah 2 nombor sini. Nombor yang dia skip. Okay, tambah 2 nombor yang sebenarnya ada tapi dia dah skip. Satu nilai dia jadi besar. 7 tambah 7 tambah 1 jadi 17. Bukannya 15. Ini adalah 2 nombor yang kita skip dekat tengah-tengah ni. Kita skip dengan 2 nombor 8 dengan 9 je. 10 ada. Cuma dia jadi 8 lah. Dia jadi sebutan yang ke-8 tu 10. 1 tambah 6 tambah 1 ialah 8. Okay, so 8. 8 kita tak boleh baca 8. Okay, so dia akan jadi 10 lah. 8 kita adalah 10. So kita ambil 8 tambah dengan 2 nombor yang kita skip tadi. Okay, 8 tambah dengan 2 nombor yang kita skip. Dia jadi 10. Bawah ni. Nombor dalam asas 9. So 7 tambah 5. Sebelum tu kita kena pasti apa nombor kita skip dalam asas 9. Dalam asas 9 kita hanya skip satu je nombor iaitu nombor 9. Okay, so ada satu nombor saja yang kita skip. So 7 tambah 5. So tambah 5 kamu akan dapat 12. So 12 tu kamu kena tambah dengan satu nombor yang kamu dah skip. Dia akan jadi 13. Macam mana kita tahu betul ke kena tambah satu? Kita tengok dia lepas tak nombor 9 ni. 12 ni lebih tak daripada 9. 12 ni lebih daripada 9. Bila dia lebih daripada 9, kita tahu sebenarnya dia dah skip nombor 1, nombor 9 ni. Sebab tu kat sini kena tambah 1. Dia akan jadi 13. So 6 tambah 3 tambah 1. Boleh ikut tak ni? Ke ada yang korang faham? 6 tambah 4 dia adalah 10. Kita cuba tengok 10 ni lepas tak nombor 9? Dah lepas nombor 9. Bila dah lepas, kita kena tambahkan dia dengan 1. Dengan nombor yang kita skip, itu 1 nombor 9 tadi. Okay, sudah akan jadi 11 lah. Jadi kalau nak buat tanpa kita list, kita boleh selesaikan tanpa kita list macam tadi. 7 tambah 8 tambah 1. Okay, kat sini. 7 tambah 8 tambah 1, kamu akan dapat. Kamu akan dapat 16. 16 ni besar tak daripada 9? Ya, besar. Maksudnya kita dah skip satu nombor 9 kat sini. So kat sini kena tambah 1 yang kita skip tadi. So 16 tambah 1 dia jadi 17. Okay, maksudnya nombor yang ke-16 dia adalah 17 dalam asas 9. Kat sini 17. 1 tambah 1, 2. 2 ni kurang daripada 9, jadi tak perlu tambah 1. 2, 7, 1, 3 asas 9. Okay, so this is the answer. Okay. Boleh ikut tak ni? Kesusah ni? Cuba buat lagi tambahan. Kalau tak faham, bagi tahu Ada juga cara lain maksudnya kalau kamu rasa saya tak nak lah, saya tak rasa saya tak gerti. Saya tak gerti nak tukar, nak tambah 9, asas 9 ni dia payah bagi saya. Kamu boleh tukar dia jadi asas 10 setiap nombor ni. Tukar dia jadi asas nombor. Soalan yang sama tadi. Soalan ni, kita boleh tukar setiap nombor jadi asas 10, baru kita tambah. Dan then lastly, kita tukar balik dia jadi asas yang kita nak. Contoh macam soalan ni minta asas 8. Kita tukar dia balik jadi asas 8 lah. Tengok contoh lain kita bagi. Sebelum cikgu bagi contoh lain, kita pergi pada contoh ni dulu. Contoh penolakan.
Okay, so soalan A. Okay, soalan A dibagi. Ni asas 6, 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Okay, asas nombor asas 6. Okay, 6 letak sini 6. 5 tolak 5 boleh tolak jadi kosong. Macam biasa tolak. Masalah. Bila jadi masalah ni bila ni lah. Kosong boleh tolak 2 ke? Mana boleh kosong tolak 2. Jadi mesti kena pinjam pada 4. 4 jadi 3 macam biasa. Cuma ini dia tak jadi 10, dia jadi 6. Sebabnya asas 6. So nombor dia 6 kat atas. Okay, 6. Tapi ini kita nak pinjam begini kan. So ini kena potong, dia jadi 5. Sini akan jadi 6. Maksudnya dia pinjam di sini. Pak. So 6 tolak 2 lah. 6 tolak 2, 4. 5 tolak 3, 2. So ni 3. So ni jawapan dia 3, 2, 4, 0 asas 6. Yang mana? Okay, kita pergi pada soalan B. 6, 2, 4, 1 asas 7. 6, 2, 4, 1 asas 7 tolak 6, 1, 3 asas 7. Okay, so tolak ni memang senang lah. InsyaAllah. Pinjam kat sini 4. Okay, pinjam 4. 4 jadi 3. Ingat ni asas 7. So letak atas ni 7. Okay, 7. Jangan letak 17 tak. So ni 7 tambah 1. Jadi 8. Okay, 7 tambah 1. 7 tambah 1, 8. Letak atas ni 8. So, cikgu potong terus. Okay, dia jadi 8 lah. Dia tambah 1. 8 tolak 3, 5. 3 tolak 1, 2. 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam. 6 jadi 5. Atas ni jadi 7. 7 kena tambah 2. 7 tambah 2 ialah 9. Tak tulis sini. 9 tolak 6. 9 tolak 6, 3. Sini 5, ni 7. So this is the answer. Boleh ikut tak ni? Penolakan ni. Tolak ke tambah mana lagi susah? Tambah lagi susah So ni tolak macam biasa. 3, 7, 2 asas 8 tolak 7, 7 asas 8. Okay, 2 tak boleh tolak 7, kena pinjam. Ni jadi 6. So ini jangan letak 12 tak. Salah. Ni asas 8, letak 8 atas ni. 8 tambah 2, 10. Potong. 10, 10 tolak 7, 3. 8 6 tolak 7 tak boleh. Pinjam 3. 3 jadi 2. Atas ni letak 8. 8 tambah 6, 14. Potong tak sini 14. 14 tolak 7, 7. Ni 2. 2, 7, 3 asas 8. Okay, mak. 18, 27 asas 9 tolak 65 asas 9. So ini 9 letak sini 9. 7 tolak 5. 7 5, 2. 2 tolak 6 tak boleh pinjam. Jadi 7. Jangan letak sini 9. 9 tambah 2. 11. Okay, 11 tolak 6, 5. So ni 7, 1. Dah siap. Senang je. Sikit dan ni tambah ni Macam mana pula kalau kita pilih kita tak nak. Kita tak nak selesaikan terus tapi kita nak tukar dia dulu. Sebenarnya soalan ni. Okay, kalau yang tambah, kau nak guna kalkulator. Kamu ni kalkulator sama dengan cikgu nanti cikgu guna yang ni. Sekejap kamu punya cuba tunjuk.
Rasa macam lebih kurang. Ada mod tak? Cikgu punya, kamu punya tak ada mod eh? Okey, tak apa. Nanti kamu PM cikgu. Kamu ke yang tadi cakap? Ke yang lain? Tak apa. Tak sini yang tadi cakap. Oh, okey, okey. Nanti kamu berdua PM cikgu kalau kata kamu lain kan. Cikgu tengok. Okey, soalan ni. Okay, kita nak selesaikan tanpa guna kalkulator. 210, okey, asas 3, 121, asas 3. Kita boleh buat cara lagi satu iaitu menukarkan nombor ni kepada asas 10. Okay, tukar jadi asas 10 dulu. So, 2 darab 3, ni tulis dulu 012. Biasa kan kita tulis kat atas ni. Sebab apa? Bila kadang kita terlalu kelang kabut, kadang boleh jadi salah. Okay, 3 darab 2 tambah 1 darab 3 kuasa 1 tambah 0 darab 3 kuasa 0. Dulu. Biasa. Nanti dah tukar jadi asas 10, kita tolak macam biasa. Boleh tukar kalkulator lah. 1 darab 3 kuasa 2 tambah 3 tambah 1. Kamu kan dapat 22 sini. Ini pula 121 asas 3. 1 darab, ni 012. 3 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 3 darab 1 kuasa, terbalik. Balik lah. 1 darab 3 kuasa 0. Tekan kalkulator, dapat sini 6 tambah 9 tambah 6 tambah 1. 16. Tu tolak macam biasa lah. 22 tolak 16. Ini nombor asal 10. 22 tolak 16, kamu akan dapat 6. Okay, dapat 6. So 6 ni adalah nombor asal 10. Asal 10 nak tukar jadi asas 3 bahagi dengan 3. Sometimes dia bagi macam ni. Ni tolak ni sama dengan P asas 5. Kadang-kadang dia bagi macam ni. Dia boleh jadi macam ni Tiba-tiba kat sini P, tiba-tiba asas 5 pula. So apa kamu kena buat? Kamu dah dapat nombor asas 10 kan? Kita buat apa? Kita darab, kita bahagikan nombor ni dengan 5. Sebab kita nak tukar 6 kuasa 10 ni, 6 asas 10 ni jadi asas 5. Ini nak tukar jadi asas 5. Bahagi dengan 5 lah maksudnya. 6 bagi 5. So 6 bagi 5 dapat 1 point something tak sini 1. 1 darab 5, 5. 6 tolak 5, 1. Tak bagi ke sini 1. Bahagi lagi dengan 5 sampai bawah ni jadi kosong 1 bahagi 5 adalah 0 point something, letak sini kosong. So ni automatik ni kan. Bawah ni kalau ada kosong maksud kena salin nombor atas ni balik. So, maksudnya dia berapa? Dia 11. Okay, nombor dia adalah 11 dalam asas 5. 11 asas 5. Ni 11. P kita adalah 11. Okay. Boleh jadi soalan keluar macam ni Jangan terkejut pula. Ini contoh soalan yang melibatkan asas nombor. Tapi dalam bentuk ayat. Ni kita dah habis dah tau bab ni. Cikgu kita tengok mana soalan biasa keluar ni. Satu soalan yang uh, ni contoh soalan nampak. Cuba tengok soalan 9 ni. Yes. Soalan 9. Okay. Diberi ni tambah ni sama dengan ni, hitung nilai Y.
Dan kita boleh discuss. So step pertama, nampak tak asas tak sama? Dia nak jawapan dalam asas 10. So senang je, tukarlah kedua-dua ni jadi asas 10. Okay, ini boleh tekan kalkulator. Tapi yang tak boleh tekan kalkulator tu, letak sini 0, 1, 2, 0, 1, 2. So nombor ni adalah 2 darab 4, 2 darab 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 kuasa 1 tambah 1 darab 4 kuasa 0. Ini pula 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1 tambah 0 darab 2 kuasa 0. Tekan kalkulator. Dapat sini 45. Di sini dapat 6. Okay, kamu dapat 6. So tolakkan dia. 45 tolak 6. Okay, 45 tolakkan dengan 6. Kamu akan dapat 39. Dah siap. Itulah nombor dalam asas 10. Okay, tu 39 asas 10. Okay, seterusnya ni. Okay, dia beri 1, 1, 2, 2, asas 3 tambah Y asas 7 pula. Sama dengan asas 189. Cara boleh senang, tukar semua ni jadi asas 10 dulu. Tukar semua jadi asas 10. Tukar jadi 10, tukar jadi asas 10. 1 darab ni 0, 1, 2, 3. 1 darab 3 asas 3 tambah 1 darab 3. 1 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2 darab 3 kuasa 0. Okay, seterusnya ni. Ya, 1 darab 0, 1, 2, 9 kuasa 0. Salah. 9 kuasa 2 tambah 1 darab 9 kuasa 1 tambah 8 darab 9 kuasa 0. Ini tekan kat kereta. Empat. Ini kamu kena dapat 44. Ini kamu kena dapat 98. Okay, maksud soalan tadi 44 tambah apa? Jadi 98. So tolaklah 98 tolak 4. 44. So maksudnya jawapan dalam petak kosong ni adalah 54. Okay, jawapan dalam petak kosong adalah 54. Tunggu dulu. Okay, so kat sini tolakkan dia. Okay, so 54 ni adalah nombor dalam asas 10. Kita nak nombor dalam asas 7. Okay, kita nak jawapan dalam nombor asas 7. Maksudnya 54 ni justru kamu tukar jadi nombor dalam asas 7. Kena buat apa? Kena buat pembahagian berulang. Repeated division. Okay, kamu akan dapat sini 7. So, 7 darab 7 adalah 49 tolak. 54 tolak 49. Kamu akan dapat 5. Letak sini baki dia 5. Okay, bahagi lagi dengan 7. 7 bahagi 7. 1 kan? Tak 1. Maksudnya ada baki ke? 1 tolak 7, 7. 7 tolak 7, kosong. Baki tu. Kosong lah sebab dapat nombor bulat. Bahagi dengan 7 dapat kosong ke something. So last sekali ikut je apa yang dekat atas ni. 1 7 kosong masuk 1 tolak kosong 1 lah. Baca daripada bawah so 105. So dah dapat dah. Asas 7 ni nombor dia adalah 105. Asas 7. Bermaksud nilai Y kamu tak sini last convolution, Y kamu adalah 105. Okay.
Ada soalan tak nak tanya? Okay, so kita boleh stop. So kita dah habis dah bab 2 ni. Dah habis dah bab. Okay, so next slide kita akan masuk bab 3 lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Sama.